Jadi wahai Isa anak Maryam, ingat, uzkur ni'mati, nikmatku, nikmat Allah alaika, ke atas kamu wahai Isa, wa ala walidatika, ke atas ibu kamu. Nikmat Allah Ta'ala bagi kepada Nabi Isa dan kepada ibu dia, ya. Misalnya Maryam dapat apa? Dijaga oleh Nabi Zakaria alaihi salam. Nabi Zakaria letakkan Maryam dalam mihrab, ya, dalam mihrab. Kemudian ada kunci, dijaga, masuk tengok Maryam. Maryam tu anak saudara kepada Nabi Zakaria, anak saudara kepada Nabi Zakaria. Jadi bila masuk dalam mihrab, wajada indaha rizqa, Nabi Zakaria tengok dalam mihrab tu ada buah. Buah tu pula bukan buah tempatan, buah import. Maknanya buah musim panas, musim panas tapi buah musim sejuk ada kat situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, pagi ini kita sambung bicara kita masih lagi dalam suratul Maidah. Ya, hampir-hampir kita nak habis surah Maidah. Dan pagi ini kita sambung pada ayat 100 awak 6 9 kita sambung pada ayat 109, ayat 109 suratul Maidah, ya, iaitu Allah Subhanahu wa taala firman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yauma yajma'ullahu ar-rusula fayaqulu madza ujibtum qalu la ilma lana innaka anta 'allamul ghuyub. Baik, sekarang kita masuk kepada penceritaan kisah yang lain pula, ya. Penceritaan kisah yang lain yang berkait dengan cerita yang berlaku pada hari akhirat nanti, ya. Manakala ayat 108, 107, 106 tu cerita dunia. Cerita dunia, cerita yang berlaku di dunia, bagaimana soal wasiat, soal harta pusaka, kena ada saksi dan sebagainya. Apa wajah dia? Wajah munasabah ayat 106, 107, 108 dengan ayat 109. Apa wajah munasabah ada, kaitan dia? Kaitan dia ialah ayat 106, 107, 108 cerita pasal wasiat, pasal saksi. Jadi orang yang jadi saksi ni jaga-jaga, hati-hati. Kerana ayat 109 cerita akhirat, Allah Ta'ala akan tanya setiap daripada kita. Para Rasul pun ditanya, kita pun akan ditanya. Itu wajah munasabah dia, ya. Jadi jangan sembunyikan saksi, jangan sembunyikan wasiat dan sebagainya, ya. Baik, jadi saya ambil masa sikit, ya, lebih kurang 2-3 minit cerita pasal harta pusaka ni. Harta pusaka ni dia ada 3 peringkat. Dia ada 3 peringkat. Ada pen dia, tak ada. Allah.
Nampak ke ni? Bismillah. Jadi pembahagian harta pusaka ni dia ada 3 peringkat ya. Peringkat yang pertama peringkat perancangan. Peringkat yang pertama peringkat perancangan ya. Jadi setiap daripada kita sebagai pemilik harta, kita kena rancang soal agihan harta pusaka. Ya, setiap daripada kita kena rancang. Yang mana kita nak bagi secara hibah, yang mana kita nak bagi secara hibah bersyarat, yang mana kita nak bagi hibah amanah. Ya, hibah amanah. Ya. Apa lagi? Yang mana kita nak bagi secara wasiat, yang mana yang kita nak tinggalkan untuk diagihkan menurut faraid, dan siapakah wasi kita, siapakah yang akan ambil kuasa menguruskan harta pusaka kita selepas daripada kematian kita. Ini tugas kita ni sebagai pemilik harta, perancangan kita rancang ya. Sini ramai daripada masyarakat Islam dia tak ambil berat. Pasal apa dia tak ambil berat? Wallahu alam. Barangkali dah benda dunia ni nak berebut pasal apa kan? Kan? Ya, soal dunia ni mungkin ada orang pandangan macam tu. Yang kedua mungkin kerana faraid dah ada dah dalam Quran. Betul, faraid dah ada dah. Tapi siapa yang nak menguruskan tu? Ya, nak menguruskan ya. Hukum dah ada tapi nak menguruskan tu. Macam kita nak sembahyang berjamaah, hukum dah ada tu imam, ada makmum, siapa-siapa pun boleh jadi imam. Siapa-siapa yang lelaki, yang baligh, yang berakal, dia boleh jadi imam sembahyang Jumaat. Tapi pihak berkuasa masjid tak rancang siapa nak jadi khatib, siapa nak jadi tu imam hari Jumaat minggu depan. Kelam ke pula kan tu Bilal azan kan, pegang tongkat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi habib ya alladzina amanu sallu 'alaihi wasallimu taslima. Tu imam tak ada, tukar khatib. Dan siapa-siapa pun boleh jadi tukar khatib kan. Petiklah tak apa nak jadi khatib. Khutbah tak sedia kan, dia tak sedia. Dan yang ada depan tu boleh jadi khatib tak semua tu? Boleh. Yang ada depan tu saf pertama boleh jadi imam tak? Boleh. Tapi kalau kita tak buat perancangan siapa khatib, siapa imam, dia jadi kelam kabul. Ya, pakat tolak menolak dan sebagainya ya. Sedangkan hukum dah ada dah, simple je hukumnya. Nak jadi imam, nak jadi khatib dan sebagainya ya. Maka begitulah konsepnya, memang dah ada faraid. Faraid dah ada. Wasiat dah ada hukum. Tapi kita kena buat perancangan. Ya, yang mana kita nak pakai wasiat, yang mana kita nak pakai hibah, harta mana kita nak pakai faraid dan sebagainya. Jadi kalau kita tak buat perancangan, dia kelam kabut. Kelam kabut tu dia lambatlah, harta tu jadi beku sampai berbilion-bilion harta umat Islam beku. Ini bukan soal dunia ni. Ini soal agama kita, suruh kita buat perancangan. Perancangan. Andaikan kita ada anak OKU sebagai contoh. Anak OKU anak OKU. Jadi bagaimana kita nak jaga kesejahteraan anak OKU tu selepas daripada kematian kita? Bunuh dia kot. Belum aku mati aku bunuh dia dulu. Kan senang dah, aku tak payah fikir dah, dia mati dah kan, sejahtera dah tanah tu. Tak boleh kan. Jadi kita kena rancang. Ya, dia ada abang, dia ada kakak,
tapi abang dia mungkin sibuk, kakak dia sibuk, dah kahwin, ada anak sendiri nak uruskan, jadi susah, jadi sini kita kena rancang, kena rancang. Maknanya ambil takaful, bayar sebulan 100 ke 150. Kalau kita mati, anak kita OKU akan dapat 500,000. Contoh 500,000, kita ambil lah, dapat 500,000. Jadi abang adik dia abang kakak tak kacau dah. Adik ni dah dapat 500,000. 500,000 tu pula kita amanahkan kepada satu institusi untuk jaga duit tu keperluan anak OKU. Anak OKU. Maknanya anak OKU ni nak letak rumah kebajikan mana sebulan 2,000 belanja. Dia didaklah sebulan 2,000. Dia jaga duit 500,000 tu, institusi ni jaga, dia laburkan duit tu, sebulan 2,000. Sebulan 2,000. Ada orang jaga makan, minum dan sebagainya. Itu dipanggil sebagai hibah amanah. Hibah amanah. Itu secara ringkas kita kena rancang, Ini kita sebagai yang masih hidup pemilik harta, kita kena buat perancangan, perancangan. Jadi bila kita dah rancang, once kita mati, apabila kita mati nanti, wasi, orang yang dilantik tu, pihak yang dilantik, lawyer ke, peguam ataupun mana-mana syarikat, yang dilantik tu, dia akan buat kerja dia lah. Dia akan buat kerja dia lah, sebab dia dah diberi kuasa. Bila kita mati, dia ada kuasa lah, dia akan uruskan lah. Dia dah ada dokumen siap dia. Bank kita, Bank Islam ada berapa, BSN ada berapa, Nu ada berapa, dia tahu lah semua duit tu. Dia ada dokumen dah. Jadi dia pergi bank tu, dia nak cairkan duit tu, keluarkan dan sebagainya. Tanah ada kat mana, dia tahu dah, sebab kita bagi grant apa semua dah, kan? Dia simpan je benda tu. Dia tak akan kacau selagi mana kita hidup. Bila kita mati, barulah dia akan buat kerja dia. Itu pentadbiran, kan? Jadi anak-anak tak perlu fikir lah, kan? Anak-anak tunggu je, tunggu hasil je, kan? Tunggu hasil ya. Jadi bila pentadbiran tu dah buat kerja, barulah harta tu diagihkan. Sebelum diagih, dia ambil lah upah dia tu. Upah dia tu 2% ke 3%, kan? Bukan duit daripada anak, bukan duit daripada kita pemilik harta, duit daripada harta yang dah ada tu. Jadi kita tak susah hati nak kena bayar banyak ke apa ke, kita dah mati dah, kan? Anak pun tak susah hati nak kena bayar, pasal duit tu tak dapat kat dia lagi. Kalau duit dah dapat kat anak, lepas tu dia nak kena bayar pula, susah. Sebelum dapat diagihkan pada anak, lawyer ataupun syarikat tu dia akan ambil dulu 2% daripada jumlah tu, kan? Lepas tu baru dia bagi. Itu memudahkan, Itu 3 perkara yang akan berlaku kalau kita buat perancangan, semasa kita hidup. Pentadbiran, ada wasi, ada pihak dia, dan agihan akan dilakukan dengan lebih cepat, Jadi bila kita ada perancangan ni, mungkin 3 bulan ke 6 bulan ke setahun boleh selesai dah. Boleh selesai dah. Tapi kalau kita tak buat perancangan, 20 tahun tak selesai lagi. Jadi harta tu akan berlapis dan sebagainya, jadi beku, Jadi lepas ni buat perancangan lah. Carilah mana-mana orang, kita ada jemaah kita, 2 minggu sudah yang ahli dia, dia jumpa, minta nasihat dan sebagainya. Bayarannya murah je, tak mahal. Kita sebagai nak buka file dulu, nak buka file, ini untuk kemudahan kita, Baik, itu 3 perkara, Baik, jadi balik kepada wajah munasabah, Wajah munasabah, benda ni akan disoal, syahadah kita, persaksian dalam soal wasiat tu akan disoal sebagaimana para rasul akan disoal. Kalaulah para rasul yang mulia, makhluk pilihan Allah Subhanahu wa taala pun disoal, bagaimana kita yang bukan para nabi, bukan para rasul, Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, yauma yajma'ullahu ar-rusula fayaqulu madza ujibtum. Hari Allah Ta'ala himpunkan para rasul. Hari Allah Ta'ala himpunkan para rasul, dan Allah Ta'ala tanya, Allah Ta'ala tanya,
fayaqul madza ujibtum, apa yang akan dijawab oleh para rasul itu, apa yang dia akan dijawab oleh para rasul, jadi soal ditanya ni semua kita akan ditanya, semua kita akan ditanya di pada hari akhirat nanti. Misalnya Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang lain, falanas'alannal ladzina ursila ilaihim walanas'alannal mursalin, maka Allah akan tanya orang yang diutus, umat-umat lah, kita semua akan ditanya, walanas'alannal mursalin, dan Allah Ta'ala akan tanya para rasul, Allah Ta'ala akan tanya para rasul. Dalam ayat yang lain disebut fawarabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun, demi Tuhan, demi Allah, Allah akan tanya semua sekali apa yang mereka lakukan, jadi kalau kita sembunyikan harta, Allah akan tanya. Kalau kita zalim kepada orang, Allah akan tanya. Bahkan nikmat-nikmat pun akan ditanya, nikmat-nikmat pun akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, Jadi apabila kita ditanya di soal, maka di situ akan berlaku azab. Man husiba udziba, man husiba udziba, siapa yang dihisab maknanya tanyalah, siapa-siapa yang ditanya maka dia akan diazab, diazab. Itu kaedah dia. Jadi semua kita akan ditanya, jadi semua kita akan diazab, Cuma ada golongan yang tidak ditanya. Ada golongan yang tidak ditanya, tidak dihisab dan tidak diazab. Tidak dihisab dan tidak diazab, disebut di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa ada 70,000 daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yadkhulunal jannata bighairi hisabin wala adzabin. Ada 70,000 di kalangan umat Nabi yang masuk syurga tanpa hisab, tanpa azab. 70,000, Baik, 70,000 ni dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan 4 sifat. Sifat yang pertama la yarqun. Atas tu la yarqun. La yarqun maknanya tidak menjampi. Sifat yang pertama yang boleh masuk syurga tanpa hisab, tanpa azab, tanpa hisab, tanpa azab. Maknanya tak tanyalah kot, kalau tanya pun sikit lah kot, tanya sikit-sikit lah, tanya syarat je lah, tanya syarat je lah, pasal dalam ayat ni Allah kata Allah Ta'ala tanya semua sekali, Allah Ta'ala tanya semua, Rasul pun akan ditanya, jadi dalam hadis sebut ada 70 masuk syurga tanpa hisab, tanpa adab. Yang pertama sifat mereka la yarqun. Apa maknanya? Tidak jampi. Tidak jampi. Apa dia? Ada maksud tidak jampi lah. Benda harus, jampi tu harus.
Benda harus, tapi special nak dapat tiket masuk syurga tanpa hisab, tanpa adab, dia tidak jampi. Dia tak jadi tok bomo lah. Tok bomo ustaz-ustaz ni dia tak boleh masuk syurga tanpa hisab, tanpa adab lah. Pasal ustaz-ustaz banyak menjampi. Ustaz tolong jampi sikit ni, tolong ayat ni tolong jampi sikit jadi pun ustaz pegang bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad. Ustaz jampi tak? Jampi lah. Benda harus boleh, tapi ni 70,000 ni, 70,000 yang masuk syurga tanpa hisab, tanpa adab. Sifat pertama tidak menjampi, walaupun benda tu harus. Jadi ustaz-ustaz tak dapat lah. Out of range lah. Out of yang jampi lah. Pernah jampi tak? Cucu ke, tak dapat. Allah. La yarqun, tidak menjampi. Raqa yarqi makna tidak jampi, ya. Jadi kata sebagai ulama, walaupun jampi ayat Quran, sebab ni nak special 70,000, kata sebagai ulama kalau jampi yang mengarut. Tapi saya ingat yang jampi yang betul pun, sebab ni 70,000 ni sikit. Umat Nabi Muhammad berapa bilion kan? 70,000 tanpa hisab, tanpa adab, ya. Tidak jampi. Sifat yang kedua, la yastarqun, tidak minta jampi. Jadi ustaz yang jampi pun tak dapat, kita yang minta dengan ustaz pun dah tak dapat dah. Terlepas ada peluang, la yastarqun, tidak minta jampi, tidak minta jampi. Walaupun jampi itu haruslah dibenarkan dalam agama. Nabi pun ajar jampi sekian, bismillah, Allahumma antas syafi la syafi, semua tu doa jampi lah tu, kan. Sifat yang ketiga, la yatatayyarun, mereka tidak sangka buruk. Maksud tak sangka buruk ni bukan tak sangka buruk pada orang, bukan. Dia tak sangka buruk ni dia tengok apa, dia tengok cicak seekor. Ni maknanya ustaz ni tak datang ni, kata Ustaz Salam, tengok cicak. Apa dah? Dia ada petunjuk dah, tengok cicak tu, cek. Ustaz ni tak datang hari ni. Kan, kalau datang pun lambat ni, pasal cicak tu bagi petunjuk, ada petunjuk cicak tu. Itu sangka buruk. Biar awak lalu kan, nak pergi Minang, biar awak lalu. Tak boleh lah ni. Tak boleh lah, patah balik lah ni. Ni Minang pun tak jadi lah ni. Ada petanda. Itu tatayyarun, sangka buruk. Itu maksud sangka buruk. Bukan sangka buruk dengan orang. Dia ni jahat, bukan itu. Ya, dia bersangka-sangka. Tengok benda ni akan jadi. Benda tak ada kaitan pun. Cicak, bewak, kan? Tak ada kaitan pun. Tapi dia anggap benda tu. Itu kalau kita ada perangai macam tu pun tidak layak. Yang ni tak harus ni. Yang tatayyarun ni, yang dua atas tu boleh, tapi nak dapat special ni, mana tak buat dua benda tu. Sifat yang keempat, wa ala rabbihim yatawakkalun, mereka tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal. Tawakal. Jadi tiga yang pertama tu tak buat, tidak jampi, tidak minta jampi, tidak sangka buruk. Sifat yang keempat, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Out of the race. Pasal sikit kita keluar. Kita kena berebut lah. Ni perlombaan nak dapat 70,000 ni. Masalahnya saya pun dah pernah jampi orang. Kita pun pernah minta jampi. Kita pun out of the race. No macam kan. Jadi seorang sahabat Nabi namanya Uqasyah radhiyallahu anhu, dia minta doa. Ya Rasulullah, ud'ullaha an yaj'alani minhum. Doalah kepada Allah supaya Allah jadikan saya daripada 70,000 ni.
Ya. Maka Ukasyah pun dapat. Rasulullah kata anta minhum, kamu daripada mereka. 69,999 lagi tempat untuk direbut. Special. Kemudian datang seorang lagi sahabat Nabi, Ubadah bin Samit, kalau tak silap, Ubadah bin Samit. Dia pun bila tengok Ukasyah dapat doa Rasulullah ni masuk dalam golongan 70,000 ni, Ubadah kata, wahai Rasulullah, doakanlah juga saya masuk dalam golongan 70,000 ni. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab, sabaqaka biha Ukasyah. Ukasyah telah mendahului kamu. Ukasyah mendahului kamu. Maknanya dapat atau tidak sahabat kedua ni? Kata setengah ulama dapat. Dapat. Jadi tinggal 69,998. Kata sebahagian ulama, sahabat kedua ni tak dapat. Cuma Rasulullah nak kata kamu tak dapat tu kecil hati dia. Jadi Rasulullah kata Ukasyah mendahului kamu. Maksudnya kamu tak dapat. Kata sebahagian ulama. Jadi kalau sahabat kedua ni tak dapat, maintain nombor tu 69,999. Jadi dapat ke tak dapat muktamadnya? Wallahu a'lam. Ya. Tapi kalau sahabat yang kedua ni, Ubadah ni pun tak dapat, agak-agak kita ni jangan haraplah. Baik, tertinggalkan yang tu. Kita balik kepada ayat. Jadi Allah Ta'ala tanya semua, kata sebahagian ulama, apa yang Allah Ta'ala akan tanya Rasul ni? Apa yang Allah Ta'ala akan tanya? Allah Ta'ala akan tanya para Rasul, madza amilu ba'dakum wa madza ahdathu ba'dakum. Apa yang umat kamu buat selepas kamu, apa yang mereka adakan dalam agama selepas daripada kamu. Itu yang akan ditanya. Kata tafsiran sebahagian ulama, akan tanya Rasul, macam kita lah umat Nabi Muhammad, maknanya apa yang kita tambah dalam agama, bid'ah yang sesat, apa yang kita buat, itu akan ditanya. Kita pun akan ditanya, para Rasul pun akan ditanya. Kata sebahagian ulama, para Rasul tu ditanya kerana tanya tentang umat masing-masing lah, tanya tentang umat masing-masing. Jadinya jawapan para Rasul qalu la ilma lana. Semua para Rasul jawab, kami tidak ada ilmu. Kami tidak ada ilmu. Jawapan para Rasul, pasal ialah mana para Rasul tidak mengetahui apa yang berlaku, dah alam putus dan sebagainya. Dan ini kata ulama, min babit ta'addubi ma'ar rabbi azza wa jalla, bab beradab dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasal yang tanya tu siapa? Yang bertanya tu Allah. Jadi nak banding ilmu Allah Ta'ala dengan ilmu kita para Rasul, jadi sikit lah kan. Jadi macam surah Baqarah tu, malaikat, Allah tanya malaikat, Allah tanya, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, ayat 30 surah Baqarah tu. Qalu la ilma lana, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ayat 30, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah Ta'ala firman, aku tahu apa yang kamu tidak tahu.
Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha summa 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin qalu subhanaka la 'ilma lana. Allah Ta'ala ajar malaikat, ajar Nabi Adam. Kemudian Allah Ta'ala tanya malaikat. Malaikat jawab, la ilma lana, kami tidak ada ilmu. Pasal yang tanya tu Allah Ta'ala. Allah Ta'ala. Jadi malaikat pun tak tahu. Walaupun malaikat tahulah nama benda ni, tahu mungkin tahu kan. Ya kan. Tapi nak banding dengan ilmu Allah Ta'ala tu, maka malaikat jawab tidak tahu. Jadi sama juga ni. Bila Allah Ta'ala nanti akan tanya di akhirat nanti akan para rasul, maka adabnya min babi ta'addub, adabnya para nabi, para rasul jawab la ilma lana, kami tidak ada ilmu. Nak banding dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Innaka anta 'allamul ghuyub, sesungguhnya engkau ya Allah Maha mengetahui perkara-perkara yang ghaib. Ghuyub. Ghuyub ni dah jadi bahasa Melayu kita dah. Dia tu ghuyub tu, hilang ghuyub. Bahasa utara, ghuyub. Macam mana bunyi dia belah utara? Dia ghuyub kan? Ghuyub mana tak tahu lah. Ghuyub. Daripada bahasa Arab Quran ni ghuyub. Ghuyub. Innaka anta 'allamul ghuyub. Benda hilang. Dia tu ghuyub mana tak tahu dah. Ghuyub. Hilang ke mana tak tahu. Daripada bahasa Arab. Ghuyub tu daripada bahasa Arab. Baik. Habis tu masuk ayat 110. Allah Ta'ala sebut pula pasal Nabi Isa alaihi salam. Sebut pasal Nabi Isa. Idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam. Ingat ketika Allah Ta'ala berfirman, ya Isa bin Maryam, wahai Isa anak Maryam. Isa anak Maryam, Nabi Isa. Ni Allah Ta'ala sebut nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada Nabi Isa alaihi salam. Jadi Allah Ta'ala sebut uzkur, ya madhkur, Maryam. Kalau berhenti Isa bin Maryam, berhenti kat situ, uzkur. Uzkur baca dia. Pasal kita tengok kaf tu baris depan, baris dhamma, kaf tu baris dhamma, maka uzkur. Itu cara dia. Tapi kalau kita sambung Isa bin Maryam madhkur. Jadi wahai Isa anak Maryam, ingat, uzkur ni'mati, nikmatku, nikmat Allah alaika, ke atas kamu wahai Isa, wa ala walidatika, ke atas ibu kamu. Nikmat Allah Ta'ala bagi kepada Nabi Isa dan kepada ibu dia. Misalnya Maryam dapat apa? Dijaga oleh Nabi Zakaria alaihi salam. Nabi Zakaria letakkan Maryam dalam mihrab. Dalam mihrab. Kemudian ada kunci, dia jaga masuk tengok Maryam. Maryam tu anak saudara kepada Nabi Zakaria. Anak saudara kepada Nabi Zakaria. Jadi bila masuk dalam mihrab, wajada indaha rizqa. Nabi Zakaria tengok dalam mihrab tu ada buah. Buah tu pula bukan buah tempatan, buah import. Maknanya buah musim panas, musim panas tapi buah musim sejuk ada kat situ. Kalau musim sejuk, buah musim panas ada. Mana buah tu bukan tempat tu lah. Qala ya Maryam anna laki hadha. Wahai Maryam, ni macam mana boleh dapat buah-buah ni? Rezeki ni banyak ni. Qalat huwa min indillah. Maryam kata ini pemberian daripada Allah. Nikmat nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada Maryam. Salah satu contoh lah. Jadi ingat balik wahai Isa, ingat balik nikmat aku bagi kepada engkau, nikmat aku bagi kepada ibu engkau. Jadi secara tidak langsung ayat ni mengajar kita supaya kita juga ingat
nikmat Allah Ta'ala kepada kita. Misalnya nikmat wujud, kita ni ada sekarang, nikmat wujud, kewujudan kita, nikmat. Nikmat kita sihat, nikmat. Nikmat sihat, boleh datang mengaji, boleh baca Quran. Nikmat iman Allah Ta'ala bagi. Daripada banyak manusia ni, berapa orang, berapa bilion yang beriman, berapa bilion lagi yang tak beriman. Jadi penduduk dunia ada 6 bilion, 1/4 beriman. Maknanya dalam 6 bilion 1.5 hingga 2 bilion adalah Islam, dapat nikmat Islam, nikmat iman. Lagi 4 bilion lagi tak beriman, mati dalam keadaan kafir. Jadi ingat, kita dilahirkan, kita walaupun tak lahir beriman tapi diberi hidayah iman, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ingat semua nikmat ni yang Allah Ta'ala bagi ni. Jadi antara nikmat Allah Ta'ala bagi kepada Nabi Isa, idh ayyatuka biruhil qudus, ketika aku kuatkan kamu dengan ruhil qudus, yakni dengan Jibril alaihissalam. Jibril alaihissalam, ruhil qudus dengan Jibril. Jadi kamu tukallimun nasa, kamu wahai Isa bercakap dengan manusia fil mahdi, dalam buayan. Mahdi maknanya buayan. Wa kahla, dan ketika kamu dewasa. Ketika kamu bayi lagi, kamu dah boleh bercakap. Orang tuduh ibu kamu Maryam tu berzina, kamu dalam buayan, mak kamu tunjuk kepada kamu, tanyalah budak ni. Jadi orang pelik, macam mana nak tanya budak ni menyusu lagi, baby lagi. Maka Allah Ta'ala mempercakapkan Nabi Isa alaihissalam walaupun dia di dalam mahdi, di dalam buayan. Ingat nikmat Allah Ta'ala bagi kepada kamu tu, membersihkan nama kamu bukan anak zina, membersihkan ibu kamu Maryam bukanlah wanita penzina. Kemudian ingat lagi nikmat, wa idh 'allamtukal kitaba wal hikmata wat taurata wal injil. Ingat nikmat Allah Ta'ala, 'allamtu, aku, yakni Allah lah. 'Allam, aku ajar kamu. Yang mengajar tu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mengajar tu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lepas tu kalau kita patah balik surah Baqarah tadi, surah Baqarah ayat 31, wa 'allama Adam al-asma. Allah Ta'ala mengajar Nabi Adam nama-nama ni. Ilmu tu diajar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebab itu kita minta supaya Allah Ta'ala mengajar kita. Allah Ta'ala mengajar kita. Jadi kita duk ajar anak kita, cucu kita baca Quran dan sebagainya, ialah usaha kita lah. Tapi kita doa, ya Allah, supaya Allah memberikan ilmu. Kan bukan kita yang nak bagi ilmu, tapi Allah Ta'ala yang nak bagi ilmu. Wa idh 'allam, Allah Ta'ala yang akan ajar. 'Allamtukal kitaba, mengajar kamu wahai Isa kitab. Wal hikmah, dan hikmah. Wat taurat, kitab Taurat. Wal injil, kitab Injil. 4 perkara ni, kitab, hikmah, Taurat dan juga Injil. Hikmah ni, hikmah lah kebijaksanaan kot. Salah satu maknanya kebijaksanaan, hikmah. Diberi kebijaksanaan dalam tindakan, dalam tutur kata, hikmah. Jadi kalau kita kata seorang yang berhikmah, yang ada wisdom, kebijaksanaan, hikmah dalam tindak tanduk dia, dalam perkataan dia, hikmah. Jadi yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah Ta'ala bagi hikmah pada sesiapa yang Allah Ta'ala kehendaki. Kebijaksanaan itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kemudian jadi kitab tu Nabi Isa dia dapat Injil kan?
Injil, Taurat, Nabi Musa, Injil, Nabi Isa. Kitab tu kitab lah, kitab tulisan. Kitab tu makna tulisan, al-khat. Khat. Allah Ta'ala ajarkan kepada Nabi Isa AS. Baik, habis tu masalah ilmu tu, masalah ilmu, kitab, hikmah, Taurat, Injil. Kemudian ingat lagi nikmat yang seterusnya, kategori yang ketiga. Wa idh takhluqu minat tini ka hay'atit tayri bi'izni fatanfukhu fiha fatakunu tayran bi'izni. Ini salah satu kelebihan Nabi Isa yang Allah Ta'ala bagi. Nabi Isa ambil tanah, kamu jadikan, takhluqu, kamu jadikan wahai Isa daripada tanah. Ambil tanah tu, buat kahay'atit tayr, buat bentuk burung. Buat tayr, buat bentuk burung dengan izin daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nak bentuk burung tu jadi nampak macam burung lah. Burung betul lah nampak, nampak macam burung betul. Mana kalau letak atas benda tu, nampak burung tu, kan? Jadi dengan izin daripada Allah, fatanfukhu fiha, maka kamu tiupkan, fatakunu tayran bi'izni, maka benda yang kamu buat tadi tu jadi burung betul dengan izin daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hidup jadi burung. Itu semua izin daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tidak ada kuasa bagi Nabi Isa. Tidak ada kuasa bagi Nabi Isa. Kemudian mukjizat yang besar bagi Nabi Isa ni juga salah satunya ialah bidang perubatan. Bidang perubatan, kerana kemasyhuran masyarakat pada zaman Nabi Isa ini adalah dalam soal perubatan. Maka Allah Ta'ala bagi mukjizat perubatan itu. Sebagaimana masyarakat Arab Quraisy zaman Nabi SAW, dari sudut sastra bahasa mereka, syair-syair jahiliyah itu sangat hebat. Maka Allah Ta'ala bagikan Quran sebagai panduan, dan salah satu mukjizat dalam Al-Quran tu dari sudut bahasanya. Dari sudut bahasanya menandingi kehebatan syair-syair Arab yang ada ketika itu. Jadi zaman Nabi Isa bidang perubatan. Jadi kemajuan bidang perubatan itu, tapi mereka tidak mampu menyembuhkan orang buta dan penyakit kusta. Orang buta dan penyakit kusta. Maka Nabi Isa, Allah bagi kepada dia, wa tubri'ul akmaha. Wahai Isa, kamu sembuhkan orang yang buta. Yang buta mata jadi celik mata. Wal abras, dan orang penyakit kusta. Biizni, dengan izin daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita kusta habis bila? Tahu bila tak ada kusta? Yang kita ada PKN, Pusat Kusta Negara Sungai Buloh tu kan. 7 bulan. Zaman Nabi Isa dah habis lah, tak ada lah. Kan? Nabi Isa dengan Nabi Isa dengan kita 2021 sekarang. Maknanya kita tahun 1950 ada lagi kusta. Ada Pusat Kusta Negara kan. Sekarang alhamdulillah tak ada. Tapi Nabi Isa masa tu dia dah boleh lah. Tubri'ul akmaha wal abrasa. Abras maknanya kusta. Karena yang menyembuhkan itu bukan ubat. Yang menyembuhkan itu bukan ubat. Yang menyembuhkan itu adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sama aja COVID ni. COVID ni yang nak menghalang, yang nak bagi sembuh tu bukan ubat. Yang bagi sembuh tu adalah Allah. Yang bagi sembuh tu adalah Allah. Cuma kita ikhtiar lah. Ikhtiar pihak berkuasa cari vaksin ke, cari kajian ke apa ke, ikhtiar lah. Tapi i'tiqad kita, keyakinan kita, ubat tu hanya ikhtiar, sebab. Tapi yang sebenar bagi sembuh tu adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian nikmat yang seterusnya, hebatnya Nabi Isa, Allah Ta'ala bagi ni sampai bidang perubatan dia, wa idh tukhrijul mauta bi'izni, ketika kamu mengeluarkan mayat-mayat dengan izinku, menghidupkan orang mati. Perubatan sampai tahap itu. Jadi diceritakan dalam riwayat apa Nabi Isa buat. Nabi Isa pergi ke kubur,
berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan lepas tu panggil mayat-mayat di dalam kubur tu, maka mayat tu pun bangun. Menghidupkan mayat-mayat, tukhrijul maut, keluarkan mayat tu daripada kubur. Jadi diceritakan salah satu mayat yang dia panggil tu adalah mayat anak cucu Nabi Adam lah, jauh lah daripada Nabi Isa tu pun. Jadi ceritanya cerita dalam riwayat Israiliyat ni, cerita kata nak mentafsirkan ayat ni, maknanya mayat tu terkejut, dah kiamat kan ni bangun semula ni dah kiamat kan, kan. Itu berlaku, berlaku. Itu ada dalam riwayat. Tapi konsepnya ialah Nabi Isa diberi izin oleh Allah tukhrijul mauta, mengeluarkan mayat tu hidup semula. Kemudian ingat lagi nikmat yang Allah Ta'ala bagi, wa idh kafaftu bani Israel ank. Dan ingat ketika aku tu Allah menghalang Bani Israel daripada engkau. Idh ji'tahum bil bayinat, ketika engkau bawa kepada mereka bukti-bukti keterangan. Jadi mereka nak bunuh Nabi Isa alaihissalam, mereka kepung Nabi Isa yang kita boleh baca dalam peristiwa The Last Supper tu kan. Nabi Isa dikepung dengan 12 orang pengikutnya. Jadi Allah Ta'ala halang, Allah Ta'ala halang, dan Allah Ta'ala angkat Nabi Isa alaihissalam, angkat, inni mutawaffika wa rafi'uka ilayyaka. Dan Allah Ta'ala sempurnakan engkau hai Nabi Isa, wa rafi'uka, dan Allah Ta'ala angkat engkau. Allah Ta'ala angkat Nabi Isa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu jelas dalam Al-Quran. Allah Ta'ala selamatkan Nabi Isa. Nikmat Allah bagi kepada Nabi Isa. Jadi apa lagi mereka tuduh? Allah Ta'ala selamatkan. Faqala alladhina kafaru minhum in hadha illa sihrun mubin. Maka orang kafir di kalangan mereka berkata, ini tidak lain adalah sihir yang nyata. Apa yang Nabi Isa buat tu, dia boleh buat burung tu terbang, dia boleh sembuhkan orang buta, sembuhkan orang penyakit kusta, hidupkan mayat-mayat, apa lagi, bercakap ketika bayi. Ini semua ni sihrun mubin, adalah sihir yang nyata, sihir yang nyata. Jadi dalam konsep ni kita panggil dia sebagai falasi. Falasi. Tahu falasi? Falasi ni adalah corak penghujahan. Corak penghujahan dia character assassination, pembunuhan karakter. Dia tidak berhujah dengan isi hujah tu, tapi dia ni. Contoh kita rasa kita hebat lah. Kita rasa kita hebat, kita pun buang sampah. Datang tukang sapu, Pak Cik, tak baik buang sampah. Kita pun kata, awak mengaji SPM berapa? Awak tahu tak, saya ni profesor, saya ada PhD. Ada kaitan tak hujah kita dengan tu? Tak ada kaitan. Tak ada kaitan pun. Dia tegur masalah sampah. Kan? Masalah sampah apa kaitan kita mengaji PhD, kita mengaji tinggi, lepas tu kait dengan dia, awak SPM pun tak lulus. Itu penghujahan falasi. Tak ada kaitan pun. Mana bila kita habis debat, habis isi, habiskan hujah, kita pun menggunakan kaedah falasi. Menggunakan kaedah falasi. Itu dipanggil falasi dalam penghujahan kita. Ini tak betul lah. Jadi Nabi Isa bawa bil bayinat, bawa bukti keterangan dan sebagainya. Mereka tak jawab bukti keterangan tu. Mereka kata Nabi Isa buat sihir. Tak ada kaitan pun. Ini kita boleh namakan sebagai falasi.
Sebagai falasi, Katalah berdebat soal pembaziran wang, membazir wang. Terus dulu ingat tak awak luluskan satu projek? Ya, tak, saya cakap isu ni, tapi awak cerita saya dulu membazir, cerita apa pula? Itu hal lain. Itu falasi, ya. Fokus kepada isu ni, isu ni, ya. Ini sihrun mubin, ya. Dan akhir kita ambil ayat 111, wa idh awhaitu ilal hawariyin, dan ingat ketika Allah mengilhamkan, bagi wahyu tu bagi ilham kepada golongan hawariyin. Ini nikmat Allah Ta'ala bagi lagi, an aminu bi, supaya beriman kepadaku, yakni kepada Allah, wa bi rasulu, dan rasulku, yakni engkau wahai Isa. Qalu, maka golongan hawariyun kata, amanna, kami beriman, washhad bi annana muslimun, dan saksilah bahawa kami adalah muslim. Ya, jadi Nabi Isa ada pengikut di kalangan hawariyun. Siapa yang bagi ilham supaya ikut Nabi Isa? Allah. Itu nikmat yang Allah bagi kepada Nabi Isa. Ilham, wahai itu makna ilham, bukan bagi wahyu macam Rasul, macam Nabi itu tidak, tapi wahyu ni makna ilham. Sebagaimana Allah bagi ilham kepada lebah, wa auha rabbuka ilan nahli, Allah Ta'ala bagi wahyu, bagi ilham kepada lebah dan sebagainya, ya. Jadi ini antara nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala sebut tentang Nabi Isa, kepada Nabi Isa alaihissalam. Jadi kita berhenti setakat tu, nanti kita akan sambung. Cuma pada 7 November Selasa ni kita berhenti sekejap. Saya akan bicarakan buku ni sikit, pemikiran liberal ni. Saya akan sebut beberapa contoh daripada buku ni, supaya kita jaga, supaya kita tidak termasuk dalam pemikiran liberal. Ya, pemikiran liberal ni dia halus sikit, halus pemikiran liberal. Jadi insya-Allah lah, saya masa lapang banyak sikit 7 November nanti. Jadi kita akan berhentikan ini kejap. Kita akan bicarakan contoh 7 Disember. Saya sebut tadi apa? 7 November. Betul, 7 November. 7 Disember. Jadi insya-Allah kita akan baca buku ni. Buku tu ada di belakang, boleh ambil dapatkan dulu. Ya. Dan nanti 7 Disember nanti pun saya akan bawa lagi lah, ya, untuk kita faham liberal tu, pemikiran liberal. Saya nak sebut contoh dan garis halus dia. Kalau kita masuk dalam ni jadi liberal yang bertentangan dengan Islam, dan kalau macam ni tak jadi liberal yang bertentangan dengan Islam, ya. Contohnya poligami, tak mau poligami, poligami ni patut diharamkan, itu jadi liberal. Ni macam mana? Kalau tanya ni semua tak setujulah suami nak poligami, kan. Tapi kalau kita lawan poligami tu sampai nak haram, dia jadi liberal. Liberal ni bertentangan dengan Islam. Itu kena halus sikit je. Yang ni tak jadi liberal, yang ni jadi liberal. InsyaAllah 7 Disember nanti. Wallahu a'lam. Ya. Wallahu a'lam, ya, adakah hawariyun sahaja yang muslim? Wallahu a'lam. Tapi dalam ayat ni jelas bahawa hawariyun tu adalah muslim. Mungkin ada lagi golongan yang bukan hawariyun yang muslim juga, mungkin, ya. Karena ayat ni tidak menafikan golongan yang lain. Cuma ayat ni menyatakan hawariyun tu sebagai muslimun. Wallahu a'lam. Ada soalan lain? Tak ada, kita berhenti. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.